Buletin Didik 23 Januari bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kecanggihan teknologi pada hari ini bagai membuka laluan kepada golongan orang kurang upaya OKU penglihatan ke arah kehidupan tanpa kertas. Namun hakikatnya meskipun peranti elektronik canggih seperti komputer dan telefon pintar telah banyak membantu golongan ini dalam literasi, tulisan Braille masih menjadi medium penting untuk mereka membaca dan menulis, khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDP di sekolah. Sempena Hari Braille Sedunia bulan ini, wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad mengupas lebih lanjut kepentingan medium berkenaan untuk golongan itu. Kemahiran kod Braille terbahagi kepada dua tahap penguasaan, iaitu kemahiran kod Braille tahap 1 atau dikenali sebagai Alphabetic Braille dan kemahiran kod Braille tahap 2 iaitu Contraction Braille. Kod Braille tahap 1 mengandungi 26 huruf Braille A hingga Z dan setiap perkataan dieja sepenuhnya menggunakan huruf Braille. Ia diajar kepada MBPK di peringkat prasekolah sehingga ke tahun 3. Manakala kod Braille tahap 2 terdiri daripada singkatan-singkatan yang mewakili sebahagian perkataan atau keseluruhan perkataan seperti menulis ringkas shorthand. Di Malaysia, ia diperkenalkan kepada MBPK melalui tahap 2 secara berperingkat. Antara kelebihan kod Braille tahap 2 ialah dapat menjimatkan ruang serta meningkatkan tahap kelancaran membaca. Menurut Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan KPM Salmah Jopri, seramai 2,528 orang MBPK berdaftar di bawah KPM dari peringkat prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Namun sebilangan kecil daripada jumlah itu masih tidak menguasai tulisan Braille dengan baik. Malah ada yang tidak mengetahuinya. Tapi sebenarnya sebelum menaip itu ada satu lagi yang masyarakat pun tak pasti. Memang kadang-kadang mungkin terlepas pandang juga, iaitu Pra-Braille, latihan Pra-Braille. Yang mana kenapa kita panggil Pra-Braille? Sebelum mereka boleh melembutkan jari-jari mereka ini untuk mengetuk kekunci-kekunci mesin Braille itu, tangan ni mesti lembut supaya boleh menaip dengan baik. Dan kenapa Pra-Braille ini penting? Kerana di hujung-hujung jari kita ni kan ada nerve kan. Jadi supaya dia sensitif apabila mereka membaca sambil menekan kepada butiran-butiran yang ada kan. Kan ada timbul-timbul tu kan. Antara peranan KPM dalam memastikan golongan ini mendapat PDP yang sama dengan arus perdana ialah menyediakan peralatan yang bersesuaian dan mencukupi. Ia jelas membantu khususnya pelajar tingkatan 4 OKU penglihatan dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pendidikan Khas Setapak, Nur Adriana Murak. Meskipun pada mulanya agak sukar untuk menggunakan kaedah Braille dalam rutin harian, namun lama-kelamaan ianya bukan sahaja semakin sebati dalam hidup, malah punyai banyak kelebihan. Ni je cara untuk belajar sama dengan orang lain. So perasaan saya kat sini teruja lah sebab bila kita dah pandai baca Braille, belajar Braille, kita boleh baca buku. Tak ada lampu pun boleh baca buku. Baring pun, kalau kita baring, saya pernah je, saya selalu sampai sebelum nak tidur, saya baca buku, saya letak buku atas katil, saya baring, tak payah pun nak pandang buku tu. Kita sambil-sambil kita baca, kita boleh pandang tempat lain, borak dengan orang lain sebab kita hanya menggunakan jari. Bagi Muhammad Azim Ikwan Mahadi yang sudah mahir menggunakan kod Braille tahap 2 pula, ia sangat menyenangkan proses PDP, khususnya menulis. Harapan saya agar tulisan Braille ni, yang titik-titik ni dapat diketengahkan lagi. Lepas tu, dia boleh letak dekat kemudahan-kemudahan. Macam contoh, setengah-setengah ATM ke, lift ke, dia ada tulisan-tulisan macam orang biasa, dia tak tahu, tulisan apa ni? Bila masuk lift tu, apa ni? Dia bela. So, bila adanya tulisan tu, dia dapat memudahkan kita orang lah. Lepas tu orang pun tahu, so orang tak tertanya-tanya. Antara cabaran utama yang dihadapi masyarakat OKU penglihatan adalah kurangnya bahan bacaan Braille dalam persekitaran di negara untuk memudahkan golongan ini mendapatkan maklumat seharian.
mereka pasti memerlukan seseorang untuk membantu memproses maklumat sekaligus melambatkan pergerakan maupun urusan mereka. Justeru, pihak berwajib perlu menggalas tanggungjawab untuk menyediakan bahan bacaan Braille atau info suara bagi merapatkan jurang kehidupan antara golongan ini dan manusia biasa. Diharap ada hari di mana golongan ini, masyarakat OKU penglihatan, untuk menjalani kehidupan normal seperti manusia biasa tanpa mengharapkan sesiapa. Laporan Miza Syafiza, Muhammad Fuad. Sempena musim perayaan Tahun Baharu Cina, Muzium Negara menganjurkan pelbagai aktiviti yang berkonsepkan do it yourself atau DIY bagi menyerlahkan kreativiti anak-anak. Aktiviti sebegini secara tidak langsung mendidik anak-anak mengenai budaya kaum Cina di Malaysia. Bermula 1 Januari lalu, pengunjung kanak-kanak diceriakan dengan pelbagai aktiviti DIY bertemakan Tahun Baharu Cina. Antaranya DIY kalender 2023, DIY topeng arnab, kraft mahkota arnab, DIY kipas si comel arnab dan DIY boneka naga. Aktiviti ini disertai lebih 20 kanak-kanak pada setiap minggu. Dari program ini adik-adik kita boleh lihatlah kecenderungan adik-adik berminat tentang craft untuk macam mana dia punya untuk cara menggunting, untuk menampal. Program ni pun kita buat secara simple untuk adik-adik yang umur 7 hingga 12 tahun lah untuk mengikuti program ceria at Muzium Negara ini. Program seumpama ini juga dilihat dapat mengukuhkan ikatan kekeluargaan apabila ibu bapa boleh sama-sama melibatkan diri membantu aktiviti anak-anak. Memang jaranglah buat aktiviti kat rumah kan. So sekarang ni memang dapat spend time dengan diorang. Kira macam baguslah juga untuk program hari ni kan. Lebih penting, aktiviti ini dapat mendekatkan anak-anak dengan budaya masyarakat Cina sekaligus menyuburkan toleransi dan permuafakatan antara rakyat berbilang kaum. Kita ajar anak-anak kita pasal budaya kaum lain, kaum Cina lah. Kita mengenal budaya lain budaya lain. Sangat bagus untuk kanak-kanak. Abang happy tak? Happy? Explore diorang tentang budaya kaum Cina di Malaysia. Kalau raya Cina ada apa? Ada apa? Kucing? Kucing. Kucing? Rabbit lah. Lagi? Raya Cina ada apa lagi? Harimau. Makan buah apa? Orang. Okey, apa yang awak tahu pasal Raya Cina? Raya Cina ni saya tahu Selain pada naga, apa yang awak tahu? arnab. Tahu ni tahu arnab? Oh, okey. Mana awak tahu? Saya tengok kalender. Oh, tengok kalender. Okey. Lagi, apa lagi selain pada arnab? Line dance. Lion dance, okey. Lagi? Lepas tu buah oren. Bertemu kembali. Bagi kepercayaan masyarakat Tionghoa, Tahun Arnab merupakan tahun keempat dalam kitaran zodiak masyarakat Cina. Ia juga amat dinantikan kerana membawa simbolik kemakmuran dan umur yang panjang. Bagi meraihkan kedatangan tahun istimewa ini, 30 peserta termasuk kanak-kanak mengambil bahagian dalam program kaligrafi Arnab yang diadakan di Klang, Selangor. 我们的画风呢，基本上水墨画里面有两大体系啦。OK， 第一个就是工笔画，第二个就是写意画然后我们会用的是比较多是写意画，然后我们是比较偏向大写意的所以你会看到我们的兔子可能不是说很仔细所谓的很仔细就是说不像说像真的，因为有一些真的其实你要很多毛慢慢去勾。 Peserta dikehendaki melukis pada kertas saiz 10 kali 4 meter. Lukisan kebanyakannya berwarna hitam, putih dan coklat bagi melambangkan 3 bangsa utama di Malaysia yang hidup secara harmoni dalam satu negara. 我们的用笔用墨那浓淡要相宜，它一只兔子才能够好像柔软，尤其兔子是很柔性的你不能把它画到硬绷绷，所以水分要拿捏咯。
不能太水，也不能太过没有水分哦，所以这些水分其实很考功夫的。你说煮菜什么你可以量做 cake 你可以量这个没有得量，那靠经验。Bukan mudah untuk menghasilkan lukisan kaligrafi ini kerana ia memerlukan ketelitian yang tinggi supaya tidak mencacatkan sesuatu lukisan. Ia juga satu cabaran untuk peserta kanak-kanak kerana ada dalam kalangan mereka sukar untuk bekerjasama antara satu sama lain. Untuk pengetahuan, cabaran tersebut diselesaikan melalui latihan selama 4 bulan. 以前我画兔子都是网课老师教一笔一笔的画，这次全部都是我自己直接画下去就可以了。不用跟着老师慢慢的画这样子。Selain pelajar, museum cuti sekolah turut dimanfaatkan oleh guru-guru dengan aktiviti berfaedah. Di Sabah, aktiviti lebih ekstrim disertai mereka membabitkan larian jarak jauh sehingga 102 km. Program Julung Kali dianjurkan oleh Tawau Runners dengan kerjasama College Vocational Tawau mendapat penglibatan 80 peserta berpengalaman. Kumpulan berkenaan termasuk 20 guru tekad menamatkan larian dari Tawau ke sempurna. Selain mengisi masa lapang dan meningkatkan kecergasan, ia juga sebagai latihan buat peserta menjelang pertandingan larian jarak jauh sebenar pada Mei nanti. Untuk acara kali ini, seramai lebih kurang 20 orang guru telah menyertai acara larian ini dan ini merupakan satu petanda baik dalam kalangan warga pendidik di mana sukan larian adalah satu sukan yang baik untuk menjadi amalan kepada seluruh warga pendidik. Dalam masa cuti ini untuk bukan juga menguji tapi adalah untuk kecergasan bersama-sama dengan rakan-rakan Tawau yang daripada pelbagai pelosok, ada yang kita tidak kenal, jadi di sini kita dapat berkenalan. Salah satu daripada tujuan college ni untuk join dengan event ni adalah untuk mempromosikan college vocational daripada dalam semua aspek bahawa college vocational ni bukan sahaja atas aspek kemahiran tetapi ia juga melibatkan aktiviti-aktiviti luar. Teknik seterusnya ialah teknik menahan bola menggunakan double padding block save. Iaitu teknik ini menggunakan kedua belah bahagian leg guard goalkeeper untuk menahan bola daripada pukulan dan serangan lawan. Teknik ini digunakan situasi menghalang bola percubaan 1 lawan 1 bersama pemain penyerang. Goalkeeper perlu keluar 4 hingga 5 langkah ke hadapan untuk cuba menyelamatkan pukulan dengan teknik double leg, menutup ruang di hadapan pukulan penyerang. Kayu dipanjangkan untuk bola jauh dari jangkauan dan fungsi tambahan apabila mendekati penyerang. Penting kedudukan goalkeeper mesti stabil semasa pukulan dilakukan dan bola kena pada goalkeeper. Jika goalkeeper masih bergerak, risiko untuk bola melepasi bahagian celah-celah semasa bergerak adalah sangat tinggi. Goalkeeper perlu cuba untuk memenangi bola dalam jarak 1 kayu dari penyerang. Taiwan adalah sebuah negara mesra Muslim sehingga tandasnya pun diwujud khas untuk keselesaan pelancong beragama Islam. Maka tidak hairanlah negara yang sinonim dengan julukan Pulau Indah atau Formosa itu antara destinasi pelancongan mesra Muslim terbaik dalam kalangan negara bukan Muslim. Ia disyorkan sendiri oleh artis terkenal Malaysia, Aida Jebat. Keindahan alam yang tak terperi, pilihan makanan daripada pelbagai resepi dan perkhidmatan hospitality yang terjaga rapi. Itu antara keistimewaan Taiwan yang dikongsi oleh selebriti tanah air berusia 31 tahun itu. Perjalanan dia, actually masa kita pergi ni shooting, memang quite pack. Tapi bila sampai dekat tempat tu, kita rasa macam penat tadi tu dah terus hilang. Banyak tempat yang you guys boleh pergi, macam ada theme park juga untuk family dan sebagainya. And of course, shopping dia memang tip-top. Banyak betul branded items yang high-end yang korang akan terkejut. Mall dia dekat-dekat tapi memang banyak sangat brand yang wow, ini dekat Malaysia pun tak ada. Tambah Aida, dia melancong ke sana tanpa melakukan sebarang carian di internet kerana menginginkan elemen kejutan. Tanpa disangka, dia jatuh cinta pandang pertama apabila menjejakkan kaki ke negara itu.
after the pandemic, we had many different new events. For example, in February, we have the Taiwan Lantern Festival. We also want to invite more Muslim friends to visit Taiwan and visit Taipei to enjoy and experience the different big event in Taiwan. It is really suitable for Malaysia to be there, and we hope more Muslims can understand and to explore Taiwan. Nowadays, not many Muslims know that actually Taiwan is a very Muslim-friendly places. Hai korang semua, saya nak ajak korang semua ramai-ramai datang ke Taiwan sebab Taiwan ni ada banyak tempat-tempat menarik, ada banyak makanan Muslim yang saya sendiri dah explore, and korang semua boleh datang dengan pasangan, dengan kawan-kawan perempuan, kawan-kawan lelaki, and of course with your family. Yay! Nampak gayanya penerbit dan pengarah Avatar, The Way of Water sudah pun boleh menarik nafas lega. Mana tidaknya, filem sequel itu mencatat satu lagi rekod melepasi jumlah kutipan tiket $2 bilion hasil tayangan di pawagam seluruh dunia. Terdahulu, pengarahnya James Cameron berkata, filem yang menelan belanja besar itu perlu mengutip sekurang-kurangnya $2 bilion hanya untuk pulang modal. Pencapaian ini juga membolehkan The Way of Water menjadi filem ke-6 dalam sejarah yang melepasi penanda aras tersebut selain yang pertama sejak pandemik. Cameron mengarah 3 daripada 6 filem mega ini, 2 filem Avatar dan 1 lagi Titanic. Manakala Zoe Saldana yang membawa watak Neytiri dalam siri Avatar membintangi 4 daripada 6 filem paling laris itu. Sukan, kejohanan hoki Piala Dunia. Kekalahan yang bermaruah, itulah kesimpulan Ketua Jurulatih Arul Selvaraj. Sejurus Malaysia terkandas pada aksi crossover. Malaysia tewas menerusi penentuan shootout kepada Sepanyol selepas perlawanan masa sebenar terikat 2-2. Fokus skuad kebangsaan kini perlawanan klasifikasi 9 ke-12 bermula menentang Afrika Selatan Khamis ini. Kecewa tetap kecewa kerana kita kalah di peringkat shootout, tetapi players bermain mati-matian, mereka ditewaskan dengan maruah yang tinggi. Itu yang kita harapkan daripada pemain kita, performance yang bermaruah, yang bermain mati-matian. Walaupun kita ketinggalan 2-1, tapi kita datang balik untuk mendapatkan gol penyamaan. Dari segi mati-matian atas padang, pemain-pemain ini telah menunjukkan sesuatu yang boleh dibanggakan kerana perlawanan kedua, ketiga dan keempat pasukan Malaysia berada di belakang dan kita fight untuk mendapat kemenangan dan ini fight untuk mendapatkan keputusan draw. Di asak hebat Sepanyol, Malaysia bijak menyerap asakan lawan, malah mengejutkan Sepanyol menerusi jaringan padang menarik Faizal Saari pada minit ke-35. Meskipun Sepanyol berjaya menyamakan kedudukan dan mendahului 2-1 menerusi gol pantas Mark Miralles dan Xavier Gispert minit ke-41 dan 42, Malaysia tidak mudah menyerah, sebaliknya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Shelo Sylvie Reyes. Namun nasib tidak menyebelahi skuad kebangsaan apabila Muhammad Firhan Ashari gagal menyempurnakan shootout ke-6 membolehkan Sepanyol mara ke suku akhir untuk berdepan Australia esok dengan kemenangan 4-3. Sementara itu, tinggal Korea Selatan membawa cabaran Asia pada Piala Dunia di India dan akan menentang Argentina pada perlawanan crossover malam ini. Ini selepas kekalahan mengejut tuan rumah India di tangan New Zealand pada satu lagi aksi crossover, sejurus Malaysia tewas kepada Sepanyol. Masa penuh perlawanan India-New Zealand terikat 3-3 sebelum penentuan shootout menyaksikan Shamsher Singh gagal menyempurnakan pukulan ke-9 India yang membawa kemenangan 5-4 New Zealand. Justru harapan Asia kini terarah kepada Korea Selatan. Namun tugas sukar menanti mereka yang berdepan Argentina yang kini di ranking ke-7 dunia. Korea Selatan, pasukan ke-11 dunia, menamatkan saingan kumpulan B di tangga ketiga, 2 kali tewas kepada Belgium dan Jerman serta menang sekali ke atas Jepun.
Penampilan pertama Cristiano Ronaldo bersama klub Arab Saudi Al Nassr pada aksi Liga Pro Saudi nyata menjadi tumpuan. Meskipun tidak menghasilkan jaringan, penyokong tuan rumah khasnya tetap teruja dengan kelincahan dan kemahiran yang masih mampu dipamerkan bintang Portugal berusia 37 tahun itu. Ronaldo yang dilaporkan mengikat kontrak bersama Al Nassr sehingga 2025 dengan nilaian mencecah 175 juta euro setahun turut diberi tanggungjawab selaku ketua pasukan pada aksi pertamanya menentang Iftifaq. Al Nassr menang 1-0 perlawanan ini menerusi tandukan Abdul Majid Al Sulaihim pada minit ke-31. Biarpun tidak berjaya membolosi gawang lawan, kelincahan Ronaldo tetap memaksa beteng lawan bekerja keras. Ronaldo sebelum ini terlepas 2 perlawanan menentang Altai dan Al-Shabab kerana menjalani pergantungan. Al Nassr terpaksa menamatkan kontrak pemain Cameron Vincent Abu Bakar untuk memberi laluan buat Ronaldo. Ia susulan peraturan hanya 8 pemain luar boleh didaftarkan. Kemenangan ke atas Iftifaq membolehkan Al Nassr berada di puncak liga, satu mata mengatasi pencabar terdekat Al Hilal. Ke aksi bola sepak Liga Eredivisie Belanda. Feyenoord terlepas peluang meraih 3 mata di arena sendiri apabila sekadar seri 1-1 menentang Ajax. Membuka jaringan pada minit ke-33 menerusi pemain Brazil, Igor Paixão, tuan rumah gagal meneruskan penguasaan. Kesempatan ini dimanfaatkan Ajax untuk bangkit dan menyamakan kedudukan pada minit ke-71. Ia menerusi pemain tengah Belanda, Davy Klaassen. Keputusan seri bagaimanapun tidak menjejaskan kedudukan Feyenoord selaku pendahulu Liga dengan mengumpul 38 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat AZ Alkmaar. AZ Alkmaar melonjak ke tangga kedua selepas menewaskan Fortuna Sittard. Kelebihan bermain di gelanggang sendiri dimanfaatkan mereka yang membuka jaringan seawal minit ketiga menerusi Dani de Wit. Begitupun Alkmaar dikejutkan gol penyamaan Fortuna hanya 7 minit berselang yang dijaringkan Burak Yilmaz. Minit ke-24 Alkmaar kembali di depan selepas Jimo Navarro bidak menyempurnakan hantaran Yen Ugah. Tuan rumah melengkapkan kemenangan 3-1 10 minit selepas rehat menerusi percubaan penyerang Greece Vangelis Pavlidis. Paparan suasana sambutan Tahun Baru Cina di New York, Tokyo dan New Zealand mengakhiri Buletin Didik. Saya Midi Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.